dilaksanakan. Thailand melalui Skype untuk mengulas lebih lanjut mengenai isu pekerja Nordin Abdul Malik. Beliau ialah pengerusi Jawatankuasa Bertindak Institut Latihan Kemahiran Swasta Malaysia. Assalamualaikum Encik Nordin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Encik Nordin, pertama baik saya alhamdulillah. Pertama sekali apa reaksi ataupun komen daripada pihak tuan berkenaan dengan keputusan kerajaan untuk buka semula hampir semua sektor ekonomi perniagaan ini bermula 4 Mei ataupun Isnin nanti? Ya, sebagai majikan dan juga pemimpin dalam syarikat-syarikat berkaitan perniagaan di Malaysia, memangnya pengumuman seumpama ini adalah satu pengumuman yang kita nanti-nantikan, merupakan satu kelegaan besar kepada penggiat ekonomi dan juga majikan, dan sudah pasti memberi satu harapan baru kepada pekerja-pekerja yang mungkin mereka masih menanti apakah nasib masa depan mereka, dan mungkin ada sebahagiannya pun dah tahu dah kerana terpaksa bercuti tanpa gaji, ada yang telah dipotong gaji dan ada yang telah menerima risiko untuk diberhentikan. Jadi dengan adanya pengumuman ini, ianya merupakan satu perkara yang kita lihat adalah wajar, dan ini merupakan sesuatu yang juga yang harus difahami oleh majikan-majikan, bahawa kita kita mengejar kepentingan ekonomi kepada negara, kita mengambil kira bahawa kesihatan merupakan antara perkara penting yang perlu diberi penekanan sebagai salah satu jaminan keselamatan kepada rakyat. Jadi kita dah berjaya sebenarnya dalam kita menangani wabak COVID-19 dengan pencapaian yang baik. Jadi sekarang tidak tiba masanya untuk kita menumpukan kepada aspek-aspek yang menjadi isu keselamatan kesan daripada COVID. Iaitu ada dua lagi, iaitu keselamatan yang berkaitan dengan keselamatan pekerjaan dan juga keselamatan food security ataupun jaminan keselamatan makanan. Jadi mungkin pada hari ini dengan adanya pengumuman yang telah dibuat, iaitu hampir membenarkan hampir semua operasi perniagaan ini boleh dijalankan, tetapi dengan prosedur-prosedur yang ketat. Jadi ini adalah sesuatu yang kita lihat boleh menguji sebenarnya dari dua aspek. Sebelum ini kita telah diuji dengan sejauh mana resilient yang kita ini dalam kita berhadapan dengan wabak penyakit. Tetapi sekarang ini kita sedang diuji pula, adakah kita mempunyai daya tahan, daya juang, daya saing, daya maju dalam sektor ekonomi pula. Okey, Ini adalah cabaran kita lah. Bercakap mengenai daya tahan ini, hakikatnya di sini adalah negara kerugian ataupun mengalami kerugian 2.4 bilion ringgit sehari sepanjang tempoh PKP ini dilaksanakan, dan sudah pasti pembuangan pekerja juga tidak dapat dielakkan. Tetapi apa perkara ataupun langkah win-win situation yang boleh dilakukan oleh pekerja dan juga majikan? Okey, dalam situasi ini memang satu keadaan menang-menang atau win-win situation di antara majikan dan pekerja ini perlu dititik beratkan. Dan ini adalah satu kesefahaman yang tidak seperti sebelum ini, iaitu majikan mempunyai pilihan sendiri, pekerja pun ada pilihan sendiri, dan kadang-kadang kita tidak ada pilihan. Tetapi pada kali ini pilihan kita tidak ada lain, iaitu kita harus berkompromi dengan situasi win-win situation itu tadi. Jadi dalam keadaan sekarang, majikan, of course kita memahami bagaimana majikan perlu untuk terus survive dengan perniagaan mereka dan boleh menggaji pekerja-pekerja mereka. Tetapi yang penting juga pekerja-pekerja juga harus memahami dan berkompromi dengan majikan supaya syarikat mereka ini akan terus sustain. Kita bukan saja nak lihat dalam situasi post-COVID ataupun dalam PKP ini saja. Kita melihat sustainable syarikat kita untuk jangka panjang. Jadi mungkin ada beberapa cadangan yang mungkin kita boleh cadangkan, misalnya kalau sebelum ini kita mungkin terikat dengan gaji yang sudah ditetapkan, tetapi kali ini mungkin ada penambahbaikan yang kita perlu buat. Pertama misalnya, mungkin sudah tiba masanya kalau perlu kita melaksanakan secara pekerja dengan menggunakan pendekatan standby mode, iaitu pekerja mungkin dibayar mengikut gaji jam servis yang diberikan. Itu satu keadaan. Kedua,
kita juga mungkin boleh memikirkan misalnya di peringkat pekerja sendiri, kita terpaksa memahami dan menerima hakikat kalau misalnya dicadangkan untuk pengurangan gaji yang kalau dipersetujui di antara kedua-dua belah pihak, mengapa tidak? Yang pentingnya ialah bagaimana kita terus survive di pihak pekerja dan di pihak majikan. Kemudian yang ketiga, saya juga melihat mungkin kita boleh menggunakan kaedah self-employed yang melibatkan majikan dan juga pekerja. Kalau dulu pekerja bekerja sepenuh masa dengan majikan, mungkin kali ini pekerja ini mungkin akan mengambil kerja-kerja tertentu, majikan sebagai kontraktor dan pekerja sebagai subkon mereka. Jadi dengan cara itu mereka tidak terikat dan tidak ada terbeban dengan begitu banyak sekali. Jadi kita ada banyak cara-cara inovatif yang mungkin kita boleh buat as long as we can sustain. Okey, Cik Nordin, kita ada lebih kurang 30 saat saja lagi, tapi bergerak ke hadapan, apa perkara yang boleh kita lakukan dalam bentuk poin supaya situasi ini pekerja tempatan dapat rebut peluang yang ada dan majikan juga dapat meneruskan operasi perniagaan mereka? Ada dua perkara. Yang pertama sekali saya rasa iaitu berkaitan dengan pekerja asing. Sudah masa inilah masa yang sesuai untuk kita mengurangkan pekerja asing ini kerana kita lihat sudah ada kesedaran di kalangan pekerja tempatan untuk melakukan kerja-kerja yang telah dilakukan oleh pekerja asing dalam masa ini. Kemudian yang keduanya, kita perlu mengambil langkah-langkah segera untuk menangani kerana saya yakin isu unemployed ataupun pekerja-pekerja yang terkesan ini ianya merupakan satu lagi cabaran besar selepas kita menangani wabak COVID itu sendiri. Dan ini memberi kesan yang cukup besar kepada negara dari segi sosioekonomi, politik maupun kestabilan sosial kita dalam masa terdekat dan pada masa akan datang. Baik, terima kasih Nordin Abdul Malik, Pengerusi Jawatankuasa Bertindak Institut Latihan Kemahiran Swasta Malaysia, di atas perkongsian pandangan itu tadi.